Okey kelas, Assalamualaikum. Kita teruskan lagi kelas kita dengan menjawab soalan daripada exercise 18 iaitu array. Okey. So kalau kita tengok soalan 1, okay, create an array of type string called car. Dia cakap dekat sini data type dia adalah string. Okey, apa itu string? String ini adalah data type untuk perkataan. Okay, tolong take note lah. Data type untuk, Masya Allah, untuk perkataan. Apa contoh data type perkataan? Seperti apa? Siapa boleh bagi contoh? Apa benda yang ada perkataan? Okay, string. Apa contoh dia? Ada dalam assignment awak. Apa dia? Apa nak? Apa nak? Apa dia? Data type. Contoh? Name. Yes, contoh name. Nama perkataan. So, bila name, data type yang perlu digunakan untuk name adalah string. Jadi dalam assignment awak akan menggunakan data type bernama string. Okey, untuk perkataan seperti name. Okey. Jadi, tengok dekat sini keyword dia adalah kita nak create an array. Nak create an array. Macam mana nak create an array? Cuba tengok balik tadi yang kita dah cuba buat tadi, muka surat 130. Okay, create an array. Macam mana cara kita nak create and declare array? Ataupun array ni sekarang dia dah ada nama dah. Okay, apa kita boleh tulis di sini adalah bagi besar sikit. Okay. First kali kena start dengan data type. Data type dia string. Okay, data type dia string. Lepas tu kita kena, sekejap, saya nak pergi ke bawah sikit macam mana. Oh tak boleh lah. Tak apalah. Boleh lah macam tu. Sekejap, background dia. Warna putih. Tak ada lah warna putih. Tak apalah. Okay, string kemudian kena ada square bracket. Okay, string square bracket lepas tu diikuti oleh apa? Car. Sebab apa? Dia bagi nama ni sayang. Dia bagi nama string car. So kena ikut apa yang dia beri. Dia kata car dekat sini kan. So di sini akan tulis car. Okay. Boleh ke? Clear tak? Saya tak boleh nak buat naik atas ni. Nak background warna putih pun tak ada. Okey, boleh lah ya begitu. Nak buat naik atas pun dia lari sangat. Boleh. Boleh lah kot. String cars equal. Okey, itu adalah untuk create an array. Okey, sebab yang ini kenapa dia tak ada equal new tu semua? Kenapa dia tak ada? Sebab dalam ni dah ada data. Kalau equal new double tu yang belum ada data. Okay. So kita pergi soalan yang seterusnya. Dia kata kat sini print the second item. Okay, print the second item. Mana second item? Okay, ingat ini adalah indeks 1. Ini adalah indeks 0. Label kan? 0, 1, 2. Okay, label kan indeks tu dalam gambar ni. Dan dia kata dia nak second item. Mana second item? Second item apa nama dia? Volvo ke BM ke Ford? BMW. Yes, BMW. Okay, so second dia adalah BMW. BMW berada pada indeks berapa? Indeks 1. So kita nak keluarkan dekat sini, kita tak boleh tulis BMW. Kita kena panggil dia iaitu, macam mana cara nak panggil? Ini dia berada dekat dalam array nama car.
Jadi kita panggil cast pada indeks Allah. Cast pada indeks, saya nak bawa kecil sini. Cast pada indeks. Indeks berapa? Saya kena tulis apa dalam ni? I ke 1? Satu. Ya sayang, betul. Kena tulis 1. Sebab kalau tulis I, kita tak tahu dia nak cari nilai apa. So tulis 1. Bermaksud kita nak cari array pada indeks 1. Boleh nampak tak Saya buat warna lah Okay. So print, jangan tulis print BNW, tak boleh. Sebab kita nak panggil. Kita nak panggil array car yang ada indeks 1. Okay. Faham maksud dia tu? So yang kat sini nanti output dia memang BNW. Tapi cara kita tulis tu, kita nak panggil elemen yang berada dalam array bernama car dan berada pada indeks 1. Okay. So saya tambah komen dekat belakang bagi awak take note lah. Okay, ni maksudnya paparkan elemen. Okay, yang dalam ni kita panggil elemen Yang dalam array tu kita panggil elemen. Okay, paparkan elemen daripada array car. Paparkan elemen pada indeks 1 daripada array car. Okay, faham tak? So macam mana ayat yang lagi sedap? Paparkan, ini maksud dia kita paparkan elemen pada indeks 1 daripada array car. Boleh ke? Boleh ke nak macam tu? Boleh itu maksud dia. Elemen pada indeks 1, array dia car. So macam tu cara kita panggil. Seterusnya, soalan nombor 3. Change the value from Volvo to Opel in the cars array. Okay, change the value. Volvo berada pada indeks berapa? Volvo 0. Jadi kita nak bagi tahu pada indeks 0. Indeks 0 tukar jadi Opel ni. Okay, indeks 0. Okay, saya tulis dekat sini. Okay, so indeks 0 maksudnya cars. Alamak, susah lah dekat sini. Saya tulis dekat tepi lah Bermaksud pada baris tu lah Okay, saya tulis dekat tepi. Sebab nak tulis dekat situ dia susah nak timbul. Okay, cars. Cars apa nak tulis kat sini? Cars pada indeks 0. So cara tulis dia adalah car at index 0. Sekarang nilai dia adalah Opel. So letak dalam double quote sebab string. String letak dalam double quote. Lepas tu letak semicolon. Okay, itu saja. Ini ruang jawapan ini adalah cars pada indeks 0. Nilai baru dia adalah Opel. Okay. Jelas? Itu cara nak buat. Okay, kita pergi pada nombor 4. Find out how many element the cars array have. Okay, bila dia tanya how many element, maksudnya dia nak size. Okay, maksudnya, macam mana saya nak buat ayat maksudnya? Okay. Maksudnya, nak size array. Okay. Bila dia kata how many tu, maksudnya dia nak size array. Okay. Okay, dia nak size array. So macam mana nak tahu size array? Ada berapa dekat sini ni? Ada berapa elemen? Kita ada Volvo, BMW dan juga Ford. So macam mana cara nak tulis apa? Nak tulis size array. Okay, cara dia adalah ruangan di sini Saya buat warna dulu. Okay, cara nak tulis dia adalah
Ni dalam bracket ni bracket telah diberi. Saya tulis kat sini je, cost dot length. Ni cost dot length. Itulah cara nak tulis size. Okey. Ni jawapan cost dot length ni ada untuk dalam bracket tau. Saya tulis kat bawah dia lah. Ni dalam bracket ni ada cost dot length. Cost dot length ni merujuk kepada size. Ya, susah pula nak tulis kat sini. Mana pula dia pergi ni? Ni. Merujuk kepada size array. Okey, dot length lah, dot length. Dot L-E-N-G-T-H. Dot length merujuk kepada size array. Kalau car dot length merujuk kepada array car, size array car ni. Sekarang array car kita ada apa? Ada 3. So size dia adalah cars dot length. Okay, so macam mana nak tambah lagi okay. Cars dot length samalah maksud dia dengan 3. Okay, sebab ada 3 kan, dia sama maksud dengan 3. Okay, dot length merujuk kepada size array. Alah, dia asyik nak lari je. Okay, merujuk kepada size array. Cars dot length bermaksud sama dengan 3 sebab ada 3 elemen. Boleh ke begitu? Okay, jelas ya? Bila saya kata size, mesti dot length, dot length. Apa yang nak dot length, tengok array dia. Array dia nama apa? Kalau height, height dot length. Kalau name, name dot length. Boleh? Seterusnya, kita pergi kepada soalan nombor 5. Mana-mana nombor? Mana merah? Oh, salah hijau. Macam tahu je ejaan ni. G-L-E-N G-T-H. Okey. Okey. Kalau salah hijau dalam array pun ada error. Thank you, Nat. Okay, G-T-H. Sampai rabun tadi duk cari length salah hijau. Okey, kita tengok soalan nombor 5A. Okay, nombor 5A, saya tulis jawapan di sini. Kita besarkan sikit. Okay, nombor 5A. Warna biru. Okey. A. Okey. Untuk jawapan A, dia kata describe the following declaration statement. Apa maksud in square bracket year? Apa maksud dia? Bila ada benda ni apa? Kita buat apa ni? In square bracket year. Ini apa sebenarnya? Cuba tengok muka surat 30. 130. Ada data type, dekat depan ni data type, diikuti oleh square bracket, kemudian ada array name. Itu maksudnya apa ni? In ini adalah data type, square bracket diikuti oleh year ini adalah, saya tulis kat sini lah ya, senang. In ini adalah data type. Kemudian square bracket tu square bracket lah. Year ini adalah array name. So kita buat apa ni kat sini ni? In square bracket year. Apa kita buat ni sebenarnya? Kita buat apa? Kita create array ke? Kita declare array ke? Kita buat apa? Declare dengan create. Kita declare sebenarnya. Kita tak create lagi. Kalau create tu ada size. Yang ni dia tak ada size kan? Ini declare array. Itu beza dia. Declare and create. Kalau yang B ni, kita declare and create sebab ada size. Okay, so jawapan dia. Ni untuk A. Untuk A ni saya pergi bersana sikit lah. Awak dah tulis kan? Okay. Untuk A. So answer adalah kita buat apa tadi? Create pula dah. Declare an array of data type in. Kita kena ceritakan balik. Data type in
Declare an array. Sekejap. Macam mana sedap sikit. Array dia nama year. Declare an array call year of data type in. Betul ke ayat saya ni? Saya nak ayat macam mana? Kita terangkan balik benda ni. Maksudnya sekarang kita tahu ini adalah nak declare. Nak declare array tu nama dia year dan data type dia in. Macam mana ayat yang mudah? Declare an array called year of data type in. Boleh ke? Kita explain balik. Ini pun soalan favourite juga. Dia bagi benda ni, dia suruh kita explain. Dan cara nak explain dia adalah kita bagi tahu ini adalah array. Kita nak declare array tu nama dia year dan data type dia adalah in. Macam mana ayat dia? Kamu boleh ayat yang sedap sikit. Atau declare, saya cuba ubah. Declare an array. Ubah. Saya tak tahulah ayat yang sedap macam mana. Janji awak boleh ingat lah. Declare an array of type of data type in call year. Tak kisahlah macam mana pun. As long as kita explain array tu nama dia year dan data type dia in. Boleh tak? Dapat ke? Soalan nombor 5A. So declare. Declare apa? Array. Apa? In. Kalau boleh kita pergi soalan B. Soalan B dia kata mark equal new double 7. Ada size. So kalau ada size kita buat apa? Create an array. Okay, kita declare tak? Kita declare tak? Kita tak declare. Kalau declare bila ada double mark equal new double 7 baru declare and create. Okay, kalau macam ni dia create sahaja. Okay, dia create sahaja. So untuk B, okay, B okay, untuk B kita create. Sebab apa? Macam mana nak tahu beza create ni bila ada size. Okay, kita create an array of type of data type double. Sebab apa double? Kat situ ada double kan? Of data type double call. Nama dia apa? Mark. Size, dia ada size. Okay. Mark size 7. Macam tu. Okay, boleh je nak buat ayat pusing-pusing macam lain pun boleh, tak kisah. Okay. Ataupun with size 7 ke tak kisahlah. Yang penting kita bagi tahu create array, data type dia double, nama array tu mark dan dia ada size 7. Okay, boleh tak? Itu untuk B. Untuk C, sama kan macam B. Cuma ini data type dia char. Okay, char. So dia sama je macam dengan B. Cuma dia berjenis char. Okay, so saya boleh copy je yang atas ni. Jadi harap awak boleh nampaklah kalau create tu apa, kalau declare tu apa, size tu apa, index tu apa, data type dia adalah char. Okay, char ni untuk single character. Macam Y dengan N, yes, no kan. Kalau letak yes dia jadi string, kalau letak Y dia jadi char. Size dia berapa? 9. Okay, ini pun soalan favourite. You boleh tengok past year question, ada dia beri benda ini dan dia suruh kita explain. Dan ada juga soalan past year yang dia bagi tempat kosong macam ni. Okay. Okay, number 6. Okay, number 6. Based on question 5C, state the highest index of grade. Apa highest index dia? Highest index. Nombor 6, question nombor 6. Okay, nombor 6 berdasarkan pada 5C. Okay, 5C size dia 9. Size 9. Index maksimum berapa? 8. Betul sayang. So jawapan dia adalah 8 ya. 8. Jawapan dia 8. Sebab kita bermula dengan kosong. Walaupun kat sini ada 9. 9 ini size. Index maksimum adalah 8. Okay, highest index adalah 8. Kemudian
Kita pergi soalan nombor 7. Determine the number of inputs that is read based on the following input statement. Okay. Macam mana nak buat ni? Determine the number of input. Okay, number of input. Siapa nak cuba? Determine the number of input. Kat mana input statement? Cuba cari input statement. Mana input statement kita? Nombor 7 kan soalan kita sekarang. Mana input statement? Siapa jumpa? Mark 100 tu kan? Maksudnya ada berapa input kita? Apa maksud mark 100? Ada, tengok kat sini double mark equal, ada 200, ada 100. Apa beza dua ni? Kita tulis kat sini dulu. Okey, yang 200 ni maksud dia apa? Siapa boleh bagi tahu? 200 tu apa? 200 tu apa? 200 adalah apa? Kita biasa tengok ni double mark equal new double 200 macam ni. Char 9. Size. 200 adalah size. Size itu merujuk kepada bilangan elemen. Ada berapa elemen ni? So ada 200 elemen. Okay, kalau 200 elemen ada indeks. Maksimum kita berapa? Maksimum indeks adalah 199. Okay, betul kan? Maksimum indeks adalah 199. Soalan dia, determine the number of input that is read based on the following input statement. Siapa nak cuba jawab tu? Okay. Size dia 200, tapi adakah dia masuk sampai 200 ni? Dia baru tengok ni, mark. Ini adalah input statement. Insert draw. Dekat sini, 100 itu merupakan apa? Mark 100. Mark pada indeks. Mark pada indeks berapa? Mark 100 maksudnya? 99 ke? Bukan. Kalau kita tulis kat sini 100 maksudnya mark pada indeks 100. Mark pada indeks. Okey, sah. Itu beza dia. Ini input statement. Okey. Ini input statement kan? Tolong take note input statement sebab ada sc.next double mesti input. Input dia akan bagi tahu lokasinya. Sekarang dia berada pada lokasi berapa ni? 100. Mark berada pada indeks 100. Kan? Boleh tak faham tak kat situ? Yang tadi, kenapa ini 200? Sebab ini adalah size. Bila kita kata double mark equal new double 200, ini adalah merujuk kepada size. Tetapi, sekejap bateri habis pula. Tetapi, bila dekat bahagian input statement ni, bila mark 100 bermaksud mark pada indeks 100. Okey, boleh? Bezakan tu? Yang atas ni size. Okey. Jika mark berada pada indeks 100, so dia adalah input yang keberapa? Yang keberapa? Fikir betul-betul. Pandai sayang, Masya Allah, 101, betul. Okay, yes, 101. Faham tak? Beza tak ni 200? Kenapa yang ni jadi 199? Kenapa yang ni jadi 101? Boleh bezakan tak benda tu? Tolong take note sebab ini adalah size index. Yang kat bawah ni input statement. Itu beza dia. So kalau dapat sebut 101 tu, maksudnya dah faham. Memang dah faham apa yang saya maksudkan. Okey. Boleh? So tolong label-labelkan sikit Okey. So jawapan dia 101. Reason dia tu saya dah explain dekat situ. Okay, tolong tambah benda-benda yang saya catatkan ni.
Madam. Ya saya. Apa dia? Actually tak faham kenapa dekat input statement dia tambah 1 dan dekat yang size tu dia size yang maximum index tu dia kurang 1. Okey, baik. Sekarang kita tengok dekat sini. Kejap saya letak dekat Google Drive. Okay, thank you bertanyakan soalan itu. Saya cuba explain lagi sebab tadi Azmi kan yang tanya. Yes, Madam. Okey, sebab tadi terlepas yang pagi tadi kan. Tapi yang join pagi tadi pun tak semua faham juga. Tak apa. Okey, yang penting tanya. Okey, kalau tak tanya saya memang akan laju-lajukan sahaja. Okey, saya pindah ke sini, senang sikit nak tulis. Okey, so inilah masalah kita tadi. Alright. Okey. Saya pergi kepada, ini saya labelkan baris 1, line 1, line 2, line 3. Okey, boleh Sekarang saya akan explain untuk line 1 dulu. Line 1, okey, yang ada tu. Double, marks, equal, new, double, lepas tu ada 200. Okey, yang ini maksud dia, meaning that create, declare. Ini maksud dia, saya explain dulu. Dia adalah bermaksud declare, declare and create an array. Nama array itu adalah mark. Data type dia double and size dia adalah 200. Bermaksud di sini bila nak buat array, kita akan buat rumah. Okey, kita akan buat rumah Kalau size dia 200, bermaksud jumlah kotak ni ada 200. Bayangkan ini 200 lah, saya tak boleh nak buat full. Okey. Dan nama array ini, bila nak buat array, you kena bayangkan benda ni, kotak ni. Nama array ini adalah mark. Okay. Dan dia ada 200. Bermula dengan indeks kosong, dia mesti starting dengan kosong. Lepas tu 1. Lepas tu 2. Hinggalah last kali adalah 199, bukan 200. Kenapa? Ini bayangkan 200 lah saya tak boleh nak buat sampai 200 box penuh. Tapi last kali dia akan stop dekat 199. Kenapa? Sebab dia start dengan 0 Madam. Yes sayang, betul. Very good. Sebab kita start dengan 0. 200 ini merujuk kepada size. Size 200 which is dia ada 200 elemen. Elements tu berada di mana? Inilah elemen. Dalam ni kita panggil elemen. Di dalam ini. Elemen. Kalau mark, okey contoh okey jap. Saya buang dulu benda ni sebab biasanya indeks dia akan berada di luar. Okey jap Okey, biasanya indeks indeks biasanya ada di luar ni. Okey. Indeks biasanya ada dekat sini, dekat luar lah biasanya begitu. Indeks 1, indeks 2, okey, dot, sampailah indeks yang ke 199. Okey, yang tu dah jelas kenapa 199? Okey. Dalam ni kita panggil dia elemen. Contohnya mark, okey. Yang pertama 70. So elemen dia, elemen pada indeks 0 is 70. Saya tulis kat sini Elemen at index 0 adalah 70. Okay. Faham maksud dia? So kalau kat sini 80, so at index 1 dia ada elemen 80. Okey. Boleh? Okey, saya isi dulu beberapa Okey, katakan 67, 100, 100 tak muat, 99 okey contoh. Ini adalah pada indeks 3. Okey. Sekarang Madam patah balik kat sini. Okey, untuk double mark equal new double 200, saya kata maximum index 199 ni dah jelas kot.
Jelas tak? Jelas, madam. Jelas Okey, baik. So ini maximum index 199. Okey, sekarang kenapa yang ini kita kata mark 100 tetapi jawapan dia 101. Okey, kat sini saya tulis balik line number 3. Okey, ni line number 1. Okey, line number 1. Saya tulis kat sini jugalah. So, maximum index is 199 because because index start at 0. Okey. So, sekarang saya nak pergi kepada line yang kedua. Line 2. Pada line yang kedua, masalah kita adalah dia kata mark 100. Okey. Marks pada index 100 equal SC dot next double okey, semicolon. Ini maksud dia adalah input statement. Okey, input statement pada index ke 100. Okey. Cuba kita tengok dekat sini. Saya tanya soalan dekat sini Okey, ada berapa input ni? 70 ni input 1, saya label kat sini lah. Input 1, 70. Input 2, 80. Input 3, 67. Input 4, 99 dan seterusnya lah. Okey, boleh faham yang ni? Okey, sekarang sampai input 4 je. Sampai input 4 saya tanya. Okey, markah dah isi hingga input ke berapa setakat ini. Okey, apa jawapan dia? Sorry, bukan input lah. Soalan pun tak betul. Markah dah isi hingga indeks. Indeks. Hingga indeks ke berapa setakat ini. Kita dah isi sampai indeks ke berapa? 3. Yes, sayang. Pandai. Okey, indeks 3. Betul? Bagus. Okey. Ada berapa input setakat indeks 3? Ada berapa input kita? 4. Ya, so itulah jawapan dia. Indeks kita 3 tapi input kita 4. Sebab bermula dengan indeks 0. So kalau soalan ni kalau dia kata 100, mana tadi? Okey. Indeks 100 bermaksud input yang ke jika indeks 100 maka dia adalah input yang ke 101. Jelas tak? Faham. Alhamdulillah nak. Saya tu setiap kali nak tunggu jawapan student cakap faham, saya berdebar-debar. Okey, boleh ya? So itulah Boleh, thank you, madam. Okey, sama-sama sayang. Kalau tak faham, tanya je. Saya cuba sedaya upaya untuk menjawab permasalahan awak. Saya tak akan cakap, takkan itu pun tak faham. Saya tak akan sekali-kali lah, insyaAllah. Selagi saya normal, saya tak akan sekali-kali So you boleh tanya apa jua soalan walaupun malunya nak tanya. Tak perlu malu, okey? Kita cuba. Okey, selesai. Soalan ni dah selesai. Alright. So dapat 101. Okay, kita pergi soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Nanti saya ada 10 minit lagi lebih kurang. Okay, soalan nombor 8. What is the output? Output of the following code. Okay, output nak tengok di mana? Bila dia nak output, kita kena tengok. Okay, sekejap saya buat. Okay. Okay, bila nak output, tengok apa yang saya cakap saya type. Sebab kadang bila apa yang kita dengar, kita tak ingat. Bila type tu awak akan tulis kat buku, anggapannya begitulah. Bila nak output, sila lihat
kepada system.out.print and input statement. Sebab itu yang akan terpapar pada skrin. Okay. Output for sure lah. Input statement yang kita duk enter mark, yang kita duk enter tu kan nampak dekat skrin. Okay. So rujuk kepada dua benda ni. Lihat kepada sistem. Okay. Okay. Sekarang ni ada tak system.out.print? Ada berapa system.out.print? Ada dua kan? Okay, ada dua ni. Yang pertama dan yang kedua. Okay. So kita dah lihat kepada system.out.print. Sekarang ada tak input statement? Dalam soalan ni ada tak? Input statement tak ada. Jadi abaikan. Tak ada. Jadi tak perlu risau. Fokus kepada yang ini saja. Okay. Dan ini kena careful. Kena careful. Okay. Jadi jawapan dia. Jawapan dia. Mana nak tulisnya? Sini ke? Sini ke? Okay. Kena careful. Sinilah. Okay. Sebab kena ambil kira double quote tu berada di mana. Okay, tengok baris yang pertama dulu ya. X is. Nampak tak? X ni dia betul-betul rapat dengan double quote. Padam dulu. Okay. Ini dia betul-betul rapat dengan double quote ni. Bermaksud dia akan rapat di tepi. Okay, kita jumpa X dulu. Okay, dia akan rapat di tepi coding kita lah. Okay. Dia akan berada di tepi. Saya nak buat X kecil. Okay. Dengki betul lah. X is. Kita pun tulislah. X is. Okay. Saya nak buat huruf kecil. Kena ikut soalan ni. X kecil-kecil lah. X is. Lepas is ni nampak tak? Apa yang nampak tu? Lepas is ni dia jauh dengan double quote ni. Jauh. Jauh ni ada gap ni. So pastikan ada space. Pastikan ada space. Ada space satu. Ni ada space satu. Lepas tu plus dengan X. Tengok X. X ni apa? Dia tak ada double quote. Bermaksud dia value. Mana value X? Ni. 60. Jadi keluarlah dekat sini 60. Dapat tak sampai sini? Lepas keluar 60, lihat lagi. Ada ln. ln ni bermaksud go to next line. So selepas keluar 60, get ready dekat bawah. Sebab ada ln. Maksudnya lepas keluar semua statement ni, go to next line. Okay, pergi baris yang kedua. Sekarang kita berada pada baris kedua. Apa yang dia akan keluarkan, nampak tak? The size. Okay. Ni the size. Dia rapat dengan double quote. So dia berada di tepi. Okay, kita tulis ikut ejaan dia. The size of number is. Lepas tu ada jarak yang agak besar. Jarak kan dia. Plus dengan apa ni? Plus number.length. Okay, number.length ni merujuk kepada apa? Number.length merujuk kepada apa? Number.length. Size. Ya, size sayang. Tengok dekat sini. Number.length ini number bermaksud array number. Length, size dia. Size dia di sini. Ini size. Tapi jangan tulis X. X apa? X tu adalah 30. Jangan ambil 60. Sebab, jangan ambil 60 sebab macam ni. Dia akan baca daripada sini. Contoh X 30. Okay, X 30. So maksudnya X di sini adalah 30. Okay. Tiba-tiba X 60. X 60 ni untuk yang di bawah dia. Kita bukan boleh pilih nak ambil 60 lah, 30 lah. Dia kena ambil sebelum. Mesti sebelum. Okay, X dia akan assign 30. So output kita kat sini adalah 30. Lepas tu ada ln, pergi bawah. Pergi bawah dah tak ada apa nak turun dah. So inilah outputnya. Boleh tak? So kena trace pelan-pelan. Okay, ni jawapan dia. X is 60, the size number is 30. Kenapa 30? Kenapa 60? Saya dah tunjuk tadi. Alright. Kita pergi soalan nombor 9. Boleh ya.
Alright, 6. Okay, nombor 9. Dia nak output lagi. So output macam saya sebut tadi, tengok kepada apa? Tengok kepada system.out.print. Okay, mana system.out.print? Ini. So ini je yang akan keluar dekat screen. Ataupun input statement. Dalam ni ada tak input statement? Tak ada. .next double tu semua tak ada. Okay, sekarang macam mana kita nak trace apa output yang keluar? Okay, kita baca satu-satu. Okay. Pergi kat sini, list 1, 2, 3, 4, 5, 6 bermaksud yang ni number 1 ni bermaksud ada satu array. Okay. 1, 2, 3 ada 6. Okay. Ada satu array, nama array tu list. Ni nama array dia. List. Itu maksud dia. Pada indeks pertama ada 6 Okay. Pada indeks pertama nilai dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, itu yang kita kena tahu. Kemudian okay, dah selesai. Baris pertama dah selesai, iaitu list bermaksud ada array nama list dan dalam list itu ada nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kemudian saya pergi kepada baris yang kedua pula. Ini for. Okay, for in I sama dengan 1, I less list dot length, I plus plus. Alamak apa tu? Okay. Okay, yang ini ada apa-apa nak buat tak ni? Macam tak ada apa-apa nak buat. Yang ni tak ada apa-apa nak print kan? Untuk yang ini macam tak ada function pun. Dia sekadar nak jalan je tapi tak ada apa benda yang nak dikeluarkan. So kita try fokus kepada yang ini pula. So tak semua for ada benda. For ini je yang ada function sebenarnya. Sebab ini je yang ada system.out.print. For yang atas tak ada kaitan dengan yang for yang di bawah. Okay, kita try tengok. In I kosong. Okay, I kosong mana? Ini. I pada I kosong di sinilah. Okay, ini 1. Ini 2. Okay. List.length merujuk kepada apa? Apa maksud list.length? List.length adalah size. Apa size dia? 6 ke 5? Size dia 6 ke 5? List.length ni merujuk kepada 6 ke 5? 6. Kalau 6 salah. Kenapa? Ini pada indeks 3, pada indeks 4, pada indeks 5. Okey. Dia sayang. Okey, size jangan terkeliru dengan elemen. Okey, size dia adalah 5. Okey, 5. So, kosong kat sini. Sini kosong Kosong kurang daripada list.length kurang daripada 5. Yes, true. So, bila true, system.out.print list I. I nilai apa sekarang? Kosong kan? List I apa? 1. So, output dia keluar 1. Lepas keluar 1 ada space. Okey, jarak kan? I plus plus bermaksud I equal I tambah 1. So sekarang I kita dah jadi, tadi I kita kosong. Sekarang I kita dah jadi 1. Boleh tak ni? Itu laju sangat. Saya ulang balik. Okay, ulang balik. Rasa ni soalan last kot kita discuss. Okay, for yang kat atas ni tak ada apa-apa makna pun sebab dia tak ada apa pun nak print. Yang kita pergi tengok soalan nombor 3. Okay, I kita sekarang kosong. Kosong tu yang mana? Yang ni. Indeks kosong ni. Adakah kosong kurang ni kosong kurang daripada list.length. List.length ni adalah 5, iaitu size dia 5. 5 kotak. Ada 5 kotak. Ada 5 kotak pula dah. Apa dia? Ada 5 indeks. Okay. System.out.print list I. List I bermaksud list pada indeks kosong. Sekarang pada indeks kosong nilai dia 1. So output dia keluarlah 1. Lepas tu ada space. Maksudnya ada space tadi kat sini. Ada space. Kemudian I plus plus bermaksud I equal I tambah 1. So nilai I kita sekarang adalah 1. 1 kurang daripada 5, true. Print list I, iaitu list pada indeks 1. Pada indeks 1 mana ni? Keluarlah nilai 2. Okay, ada space. Updating lagi. I dah jadi 2. 2 kurang daripada 5, true. List pada indeks 2, iaitu keluarlah nilai 3. Updating jadi 4. 4 kurang daripada 5, betul. List pada indeks yang ke berapa dah? Indeks yang ketiga. Sorry, ini 3 tadi. Okay. Dan seterusnya sampai habis. Boleh tak? Ke saya nak tunjuk? Saya nak tunjuk Sebab banyak sangat pula. Ya Allah.
Sekejap. Saya cuba lagi sekali ya. Sebab bila dah sampai 4 tu, dah jadi semak pula. Okey, macam ni kita kalau katakan susah nak trace dalam tu sebab banyak, kita boleh buat counter table. Okey, boleh buat counter table ni I, lepas tu I list dot length, kemudian output. Okey. So I pada indeks 0. Okey, 0 kurang daripada 5. So kita dapat true. So bila true, keluarkan list I. So list I, list pada indeks 0 adalah 1. So dapatlah 1 output kita. Tetapi dalam output screen kita, dia jadi begini 1. Okey. Lepas tu I tambah 1, I dah jadi 1. 1 kurang daripada 5, masih lagi true. Keluarlah output pada indeks 1, iaitu nilainya 2. So keluar kat sini 2. Kemudian updating jadi 2. 2 kurang daripada 5, true. Keluarlah output pada indeks yang kedua. Mana indeks kedua? Yang ini. Okay, keluarlah nilai 3. Okay, updating lagi jadi 3. Indeks 3. So indeks 3 kurang daripada saiz dia 5, betul. Mana jawapan untuk indeks 3 ni? 4. Keluarlah 4. So kat sini akan keluar 4. Okay, kemudian proceed lagi. Updating. Jadi indeks yang keempat, adakah 4 kurang daripada 5? Betul. So keluarlah output pada indeks yang keempat, iaitu 5. Jadi, saya silap kat sini tadi. Sini 4. Sini 4, lepas tu output 5, baru keluar 5. Kemudian updating lagi 5. 5 kurang daripada 0, 1, 2, 3, 4. Sampai mana dah ni 4. Okay, 5 kurang daripada 5. Macam tak cukup je ni. Saiz kita macam tak cukup. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Mana sangkut 0. 1. Oh sorry. Saiz kita 6. Saiz kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saiz kita 6. Indeks kita 5. Okay, saiz kita 6. Sorry. Saiz 6. Okay, kat sini bukan 5 Patut tak dapat. Okay, kat sini adalah 6. Saiz kita 6. Indeks maksimum. Okay, saiz 6. Tadi betul lah awak cakap 6 kan? Saya yang confused. Okay, indeks maksimum 5. Okay, jelas Saiz 6. Tadi betul lah awak cakap 6 tadi. Mana tadi? Sorry. Saya yang silap. Bila buat true table baru nampak. Okay, indeks 6 Sorry. Boleh ke ni? 6. Okay. So kena hati-hatilah, saya pun careless 6. Okay. 4 kurang daripada 6 betul, keluarlah nilai pada indeks yang keempat. Kemudian kita pergi kepada 5. 5 kurang daripada 6 masih lagi true. Keluarlah nilai pada indeks yang ke-6. Ini indeks yang ke-6 pula dah. Indeks yang ke-5. Ini indeks I. Ini indeks. Okay, so dapatlah 6. Okay, bila 6, updating lagi jadi 7. Updating dia jadi 6 lah. Okay, 6 kurang daripada 6, dia dah jadi 4. So dia stop. Jadi jawapan dia adalah begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa dia sebaris? Sebab tak ada pun arahan print line. Dan kenapa dia ada space? Sebab ada benda ni. Okay, dan saya mohon maaf lagi sekali. Tadi saya tersilap. Kawan awak dah cakap betul dah. Saiz kita 6 sebab ada 6 elemen. Tetapi indeks kita 5. Okay, boleh. Sorry, tadi siapa tadi dah jawab betul dah. Boleh tak ni? Okay, so untuk array kita stop dekat sini. Boleh proceed lagi lah. Lepas ni kalau free okay, kita stop dulu rakaman. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay.